Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi subuh ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kita, iaitulah 40 hadis peristiwa akhir zaman. Moga-moga dengan pengajian kita ini bertambah keimanan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Rasulullah SAW dan ketaatan kita kepada ajarannya, dan yang menjadikan diri kita ni istiqamah berkekalan di jalan Allah di dunia dan akhirnya menuju kepada syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi masih lagi di hadis yang keempat kan. Kemudian kita nak masuk bahagian keterangannya. Jadi sekali lagi kita bacakan hadisnya dulu, kemudian kita tengok bahagian keterangannya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilman tizaan yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Atau kama qala. Mafhum hadis, inna Allah la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut atau menghilangkan akan ilmu intizaan daripada dada manusia, yantazi'uhu minan nas, daripada dada manusia, walakin akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut atau menghilangkan akan ilmu itu dengan Allah cabut atau menghilangkan akan ulama. Maknanya ilmu tu Allah tak cabut terus, tapi Allah cabut caranya dengan mematikan ulama. Hatta idza lam yatruk, sehinggalah tidak ada yang tinggal daripada mereka itu aliman, orang yang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, kemudiannya diambillah oleh manusia itu akan ru'usan, yakni kepala-kepala mereka, yakni pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan juhalan, orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, apabila mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka akan menjawab atau mengeluarkan fatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka ini sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kita tengok keterangan dia. Sekarang ini kata Syekh, alim ulama sudah berkurangan. Betul lah. Yang banyaknya alim ulama kurang. Alim ulama macam mana? Minta maaf cakap, hari ni pengajian agama ada kan, di kolej-kolej pun ada, di universiti dan sebagainya ada, tetapi sudah terikut-ikut akan corak barat, di mana ilmu agama itu diasing-asingkan akan juzuk-juzuknya. Maknanya yang ni khusus bahagian Quran aja, yang bahagian hadis saja kan. Sedangkan yang dipanggilkan alim ulama suatu zaman dahulu, ulama tu dia mahir semua. Quran dia mahir, hadis dia mahir, tauhid dia mahir, fiqh mahir, tasawuf mahir. Semua ada. Kan? Maknanya memahami Islam tu keseluruhan.
Tu yang kadang-kadang jadi bertelagah. Sebab apa? Ada orang dia faham hadis tapi dia tak faham fiqh. Sebab dia mengaji khusus hadis je. Akhirnya bila dia jumpa hadis kata jangan berkata-kata semasa Tok Khatib membaca khutbah, nanti pahalamu sia-sia. Terus dia hukumkan apa kata pun tak boleh, termasuk mengaminkan doa khutbah pun tak boleh tak? Kan? Ada jadi begini. Kan? Sedangkan cuba buka kitab fiqh. Ulama jawab dah. Daripada sudut mazhab Imam Syafi'i pun dah jawab dah. Dia kata hukumnya sunat. Siapa yang mengaminkan dan siapa yang tidak mengaminkan tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Nah, dapat juga tapi tak ada apa-apa. Tapi siapa yang amin boleh sunat. Nah, dah terjawab dah. Ulama dah tolong jawab. Tapi bila hanya fokus pada satu juzuk bahagian ilmu saja, dia tak tahu pula ni. Sebab kita kena faham ilmu hadis dengan ilmu fiqh lain. Ilmu hadis orang tu belajar tentang hukum hadis. Nak tahu hadis ni sahih tak sahih, hadis ni macam mana taraf. Lepas tu lebih kepada menghafal hadis. Tapi mengeluarkan hukum bukan ulama hadis. Yang mengeluarkan hukum adalah ulama fiqh, mengistimbat hukum. Kan? Sebab itu kalau kita tengok Imam Bukhari, kebanyakan ulama-ulama hadis bermazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dan kalau ni Imam Bukhari buka mazhab sendiri, dah Imam Bukhari tak buka mazhab sendiri. Imam Bukhari tetap mengikut makan mazhab Imam Syafi'i. Maknanya dia kena faham disiplin ilmu. Tapi bila dah dipecah-pecahkan gini, memang itu tujuan barat, supaya kita bertelagah sesama kita. Tak payah kata orang awam, ustaz sama ustaz bertelagah. Kan? Bila ustaz sama ustaz bertelagah, orang bawah lagi hancur lah, lagi pening lah. Kan? Itu tujuan barat. Kan? Supaya kita ni jadi masalah. Sedangkan zaman dulu alim ulama tak ada bertelagah antara satu sama lain. Untuk makluman kita, tahun 1900 dulu-dululah, zaman dulu, kira mungkin zaman 70-80an ke, saya pun tak pastilah. Di Mekah tu kan, sembahyang ikut mazhab. Di Mekah sembahyang ikut mazhab. Dia ada 4 pondok dekat tepi Kaabah tu. Ada 4 pondok. Sini ada satu. Setiap pondok tu mewakili setiap mazhab. Ada satu pondok tu besar sikit, itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab Maliki ada, mazhab Hanafi ada, mazhab Hanbali ada. Yang diberi keizinan, diberi keutamaan mazhab Syafi'i akan solat dulu. Dia solat pun tak serentak, ikut mazhab. Mula-mula mazhab Syafi'i semayang dulu. Lepas tu ikut giliran lah, berdasarkan mereka susun tu, satu-satu mazhab. Maknanya kalau ikut masa tu semayang ikut masing-masing ikut mazhab. Tapi tak bergaduh walaupun berbeza-beza pandangan mazhab. Tak bergaduh. Hari ini semayang satu imam saja Masjidil Haram. Tak ada ikut-ikut mazhab. Satu imam. Tapi bergaduh antara satu sama lain berdasarkan fikrah yang berbeza-beza. Yang ni fikrah Wahabi, yang ni fikrah macam-macam. Nampak? Zaman dulu boleh berbeza pandangan tapi tak bergaduh. Sebab dia mahir, dia tahu hukum hakam, dia tahu disiplin ilmu. Apa yang perlu ditelagah, apa tak perlu ditelagah. Nak berbahas ni, bahas benda yang memang ittifaq ulama, benda tu haram, benda tu salah, maksiat. Contoh minum arak, nak main judi dan sebagainya. Ini gaduh soal kunut, gaduh soal wirid pas mayang, kan? Macam-macam hal. Inilah yang disebut sebagai alim ulama sudah berkurangan. Maksudnya orang yang benar-benar mahir kurang. Tapi yang lebihnya cakap banyak, sedangkan ilmunya kurang. Satu demi satu pergi meninggalkan kita. Seorang demi seorang tok-tok guru, alim-alim ulama meninggalkan kita. Meninggalkan kita tu maknanya meninggal dunia lah. Kalau peribahasa Melayu dia kata, mengatakan patah tumbuh hilang berganti, peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Dia kata kalau kita punya orang Melayu punya peribahasa kata patah tumbuh hilang berganti, tapi peribahasa ni katanya tak kena dengan alim ulama. Yang ni kena dengan golongan artis boleh lah. Patah tumbuh artis tu, hilang pula yang baru, bila hilang artis tu, tumbuh pula artis yang baru. Dipanggil dilagukan dengan nafas yang baru. Hebatlah. Itu bagian artis. Bagian alim ulama tak ada. Kalau hilang tak berganti terus.
Mati-mati gitu, patah-patah tu. Mati seorang tok guru, mati pondok ni. Tak ada siapa nak sambung, tak ada siapa nak boleh bawa dah. Habis macam tu saja. Nah, kalau ada pun tak setara. Saya sendiri mengaku saya tak setara dengan tok guru saya. Nah, jauh, tak kata ilmunya jauh, dia punya tenaga pun jauh. Nah, dia punya kesungguhan semangat dia balik lewat malam pukul 2 pagi baru sampai di pondok. Esok pagi boleh bangkit lagi tahajud, buat kuliah subuh pula tu di pondok. Kita kalau dah balik lewat memang tak larat dah lah, boleh dan semayang lah. Lepas tu terlelap pula. Maknanya tenaga pun lemah banding dengan orang zaman dulu, alim-alim ulama zaman dulu, kesungguhan mereka. Ada di antara mereka yang balik daripada mengaji daripada Mekah, tak sampai kampung lagi, singgah kampung orang dulu supaya nak menyampaikan dakwah. Dah sampai tanah Melayu dah, balik daripada Mekah mengaji kat 30 tahun mengaji Mekah. Balik dah ke sampai tanah Melayu, tapi tak terus ke kampung dia. Dia singgah kampung orang dulu untuk sampaikan dakwah. Ngajar kampung orang tu sampai kat sebulan 2 bulan, sampai orang kampung dah mahir, baru dia berganjak pula ke kampung lain. Akhirnya sampai ke kampung dia. Kerana mendahulukan dakwah untuk agama ni, kan? Hari ni minta maaf cakap, kadang-kadang setengah golongan ustaz dia menjadikan kuliah-kuliah ni sebagai satu bentuk kerjaya. Sebagai satu bentuk kerjaya. Maksud kerjaya macam mana? Cari duit. Menyampaikan dakwah ni bukan cari duit, menyampaikan dakwah ni tanggungjawab. Allah tak bagi ilmu ni pada semua orang, kan? Allah bagi orang tertentu. Tujuan Allah bagi orang tertentu tu supaya dia kongsikan ilmu tu pada orang lain pula. Takkan semua nak pergi mengaji syariah, takkan semua nak mengaji pondok. Habis siapa nak buat kerja-kerja lain, kerja TNB, kerja apa. Jadi ada sebahagian yang Allah letakkan dalam jalan agama, dalam jalan ilmu agama. Kemudian dia yang duduk dalam jalan ilmu agama ni lah, dia kena kongsikan pula kepada orang-orang yang lain. Begitu juga Allah pilih-pilih di antara kita dari kalangan orang-orang yang kaya. Allah tak jadikan semua kaya. Soalan mudah, berkuasa tak berkuasa Allah Ta'ala jadikan semua orang ni kaya? Kuasa Allah boleh buat, tapi kenapa Allah tak buat begitu? Allah pilih orang-orang tertentu saja jadi kaya, yang selebihnya jadi miskin. Kerana apa? Kerana Allah nak uji orang yang kaya, sanggup tak sanggup kamu keluarkan duitmu untuk tolong orang miskin, sama-sama hidup susah dan senang atas jalan Islam. Allah nak uji tang tu. Tak kita pulun kita seorang. Sebab apa? Sebab kita nampak harta tu milik kita. Kita yang usaha, kita yang susah payah. Dia tak nampak semuanya adalah kurniaan daripada Allah. Bukan sebab cerdikmu mu kaya, bukan sebab mu berusaha sungguh-sungguh mu kaya. Tak. Kerana Allah yang memberikan kekayaan tu. Maka Allah uji pula dengan cara kamu menyumbangnya. Bagaimana kamu sanggup mengorbankan. Kalau kita nampak harta ni bukan milik kita, tapi milik Allah, senang dan mudah untuk kita keluarkan untuk berbelanjakan ke atas jalan agama. Bagi ke masjid surau, bagi ke orang-orang soleh dan sebagainya, kan? Tapi bila tak nampak cahaya imannya malap, dia lebih senang mengeluarkan duitnya pada belanja-belanja dunia. Di Tesco tak ada masalah, keluar 150, tapi di masjid nak keluar 50-100, terketar-ketar tangan. Tu. Jadi gitulah juga. Mereka patah payah tumbuh dan hilang payah berganti, kata Syekh. Dah patah tak tumbuh pula, dah hilang tak berganti pula. Dia begitulah dalam bab, kalau dalam bab akhirat memang payahlah. Tapi yang mudah ni dalam bab dunia. Betul tak? Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, jarang kita lupa dunia. Jarang, susah sangat nak lupa dunia. Tapi akhirat mudah lupa. Saya tanya, ingat tak berapa banyak solat kita tinggal zaman dulu-dulu? Mana tak ingat lah Ustaz. Dah puasa ingat tak ada berapa banyak berapa hari tinggal? Tak ingat Ustaz. Zaman lawa dulu tak ingat. Tapi ada tak kita terlupa makan? Ada. Maksudnya kat 4 tahun saya terlupa makan nasi. Akan tak lupa. Tak ada terlupa. Tapi kalau semayang ada terlupa, kan? Bahagian ibadat, bahagian akhirat ni kadang-kadang ada je kita terlupa. Tapi bahagian dunia tak ada terlupa. Ada orang nak makan nasi terlupa buah laut? Ada?
Makan habis kat 2 pinggan dah. Nasi putih saja. Lah kali Allah dia kata astagfirullah. Awak kawan tanya. Oh, lauk lupa bubuh dia kata. Tak ada orang terlupa bubuh lauk. Terlupa ingat orang belakang ada. Bubuh lauk sampai tak ingat ada orang lain lagi nak makan. Itu ada. Nampak? Tapi terlupa bubuh lauk tak ada. Nah, bab dunia ni mudah sangat ingat. Tapi bab akhirat Allah. Kan? Kadang-kadang terlupa kita bahagian akhirat. Terlupa nak bayar zakat. Jangan terlupa. Tapi ambil gaji lupa tak? Tak lupa. Kira kat kalender. Nak 27 hari bulan ni duit masuk ni. Kira. Nak bahagian nak bayar zakat. Ya. Seduk ya itu. Itulah beza dunia kita dengan akhirat kita. Payah. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Perbetulkan balik jalan kehidupan kita. Sampailah suatu saat nanti dia kata permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Tak ada ulama dah. Kan? Tak ada seorang pun yang ada lagi yang mahir dalam bab ilmu agama. Tak ada. Sekarang pun makin berkurangan. Ilmu agama hanya dibicara tentang yang tinggi-tinggi sahaja. Adapun yang asas habis lingkup. Sekarang ni yang dah makin betul-betul makin nak pupus ni guru taranum lah. Tapi tak apa, taranum bukan fardu ain. Kan? Tapi maknanya kau lama kau dah tak ada orang dah. Kan? Ilmu tajwid pun kurang juga. Kan? Tak ada siapa dah nak. Kalau ada pun guru tua dah. Guru pun tak larat. Sebut nun pun dah sengit dah. Kan? Nak sebut dengung pun dah tahap macam berdengung dah. Kan? Orang lama dah. Nak ganti ke orang baru kadang tak dapat, tak ada. Sebab tak siapa sangat nak pergi belajar benda tu. Sebab boleh buat apa belajar benda tu? Kan? Baik belajar benda yang boleh menguntungkan, mana? Belajar bidang bisnes. Boleh jadi kaya. Nak? Belajar perbankan, account. Boleh jadi accountant. Belajar bidang kedoktoran. Jadi doktor. Nak apa? Cocok-cocok tu dekat leher ni. Nampak kelas. Orang tanya, anakmu kerja apa? Engineer, doktor, peguam. Hebat lah saya. Boleh pakai kereta Mercedes. Boleh pakai BMW. Sebab ni bukan salah ke pakai kereta mahal. Tak, tapi meminggirkan agama tu yang salah. Nak hidup duniamu maju silakan. Rezekimu. Tapi yang meninggalkan agama tu kenapa? Patut kalau hidup duniamu hebat, akhirat pun hebat lah. Patut kalau pakai BMW, bolehlah jadi tok imam solat jenazah. Ni sampai solat jenazah pun tak reti, terketar-ketar kaki nak pergi. Tak reti, tak boleh nak buat. Bila berlaku sembelihan korban, tak ada siapa berani nak sembelih. Ilmu tak ada. Kan? Nak buat, tak payah kata nak buat sembelih korban, baca apa nama tahlil pun kadang-kadang tak ada siapa. Tok imam tak dapat datang. Tok imam sakit perut. Tak start tahlil. Tak payah kata, lah kali kata lama tunggu ni, nasi sejuk dah ni. Kita buat doa selamat je. Doa selamat pun tak tahu. Nah, tapi nyanyi selamat hari jadi dia tahu. Kan? Macam-macam hal. Tapi itulah maknanya jauh kita. Kau lama agama ni makin kurang. Makin kurang. Tak payah kata ulama. Tok imam zaman dulu masa kita kecil-kecil dengan tok imam zaman sekarang pun jauh beza. Kan? Tok imam zaman dulu tu macam ustaz dah. Kan? Bukan kita pelekeh orang dak ni. Tapi kita nak fahamkan keadaan agama kita makin kurang. Bukan masjid ni okey. Masjid 4 lain. Masjid ni okey. Nak tengok subuh pun ramai, baguslah. Tu. Maka pada masa itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ni. Tak ada guna dah. Maksud dia, pada masa itu tak ada bererti lagi kehidupan dunia ni. Mu tak payah banggalah walaupun dunia waktu tu, dunia zaman kita ni maju. Memang maju. Bangunan tinggi-tinggi. Kan? Nak buat kereta terbang pula, tak tahulah bila nak terbang. Kan? Macam-macam teknologi. Telefon makin lama makin canggih. Dulu besar air kotak telefon.
Kalau makin lama makin nipis, makin hebat bahagian teknologi. Nah, tapi kata Syekh tak berguna lagi hidup waktu tu. Kenapa dia kata tak guna? Kan canggih. Nah, kita bukan nak canggih, kita nak akhirat kita, amal kita. Sebab yang nak bawa dalam kubur nanti bukan telefon canggih tu. Kalau boleh bawa telefon canggih tak apa. Kan tak? Malaikat tanya, "Marrabbuka?" Saya telefon ustaz saya, ustaz saya yang akan tolong jawab. Boleh tahan kita dalam kubur bawa telefon. Waman nabiuka? Saya panggil saya punya lawyer, sabar. Boleh lah nak, kalau boleh jawab gitu. Nak pakai teknologi, tapi mana ada. Nah, dulu pun mati kain kapan, lah ni pun mati kain kapan. Cabut habis telefon, cincin apa semua, kunci kereta ambil balik habis semua. Masuk dalam terkontang kanting. Nak sehelai sepinggang dengan kain kapan tu saja. Kalau ilmunya tak ada, biarlah mu hebat masa dunia pun, tapi ilmu tak ada, balik jadi muflis, jadi KO. Orang malaikat tanya tak boleh nak jawab. Habis. Itu dia. Jadi maknanya kata, bukan kita menjadikan banggaan pada diri kita dengan kecanggihan dunia ni. Kalau akhiratnya nak menjunam jatuh, buat apa? Buat apa nak bangunan tinggi? Kan, hebat macam mana pun bangunan hebat, Allah hantar satu letupan, ranap habis semua. Pergi tengok kat Beirut, Lebanon. Kan? Apa jadi? Dengan satu letupan sahaja. Alam penuh dengan kesesatan. Allahu Akbar. Alam kehidupan manusia penuh dengan kesesatan. Sesat, macam-macam sesat. Mak bapak cakap pun melampau. Ada satu budak tahfiz, dia keluarga ni dia hantar anak tahfiz dia dekat sekolah. Tak apalah anak dia nakal sikit, budak kecil. Nakal-nakal pun tak apalah, kita jagalah buat macam mana pun. Tapi kalau anak nakal tak pelik, ni kalau mak bapak nakal tu pelik. Kan? Mak dia datang nak tengok anak dia di sekolah waktu cuti. Hari Sabtu macam itulah. Kebetulan kami waktu tu sibuk tengah menguruskan daging korban ni. Jadi budak-budak ni ada duduk, yang kecil-kecil kita letak dia duduk dekat bangunan sekolah lah, supaya dia jangan campur dalam urusan kerja-kerja buat korban tu. Biasalah budak-budak kecil cakap-cakap mulut, tumbuk muka, gaduh. Kes reket je. Reket tu rosak, dia minta ganti, tak nak ganti, tekak. Nah, akhirnya tumbuk gaduh. Lepas tu yang gaduh tu bukan anak dia, anak orang lain. Dia tak ada kena-mengena pun. Dia datang sekolah nak pergi tengok anak dia tak gaduh. Yang gaduh tu budak lain. Lepas tu dia sendiri masuk campur. Dia tengok budak tu, kenapa ni? Kamu menangis kenapa ni? Budak tu pun ceritalah dia gaduh dengan kawan dia kena tumbuk gini-gini. Dia siap ambil gambar, dia post dalam grup ibu bapa. Dia kata ni apa sekolah, kan, sampai gaduh-gaduh, dia habis kecohkan dalam sekolah. Warden turun cakap, "Puan, biarlah sekolah yang settlekan benda ni." Dia kata, jangan masuk campur, ni urusan sekolah. Bila puan buat begini jadi fitnah. Nanti apa orang anggap dengan kaki tangan sekolah. Lepas tu dia marah pula. Dia kata, "Awak tu marah saya depan-depan budak ni." "Bukan saya marah, saya jelaskan," kata salah seorang staf kami, guru kami. Tak apalah, lepas tu dia nak balik. Budak-budak duk tengok, kan dia bertekak begitu. Budak-budak duk pasti tengok. Dia tuduh pula budak-budak tengok punggung dia. Dia pakai seluar ketat. Masalah dia, masuk hantar anak sekolah tahfiz tapi seluar ketat. Dia tuduh budak tu tengok punggung dia. "Kamu gatai sangat kita tengok." Budak-budak ni bila orang datang memanglah dia akan keluar, dia tengok apa kecoh dia tengok, kan. Dia tuduhlah. Budak tu kata, "Mana ada?" Dia kata, "Saya tak tengok pun makcik." Waktu dia marahnya budak tu pula. Lepas tu dia kata apa ke budak tu? Dia kata, "Kes salam maut kat mak hang." La ilaha illallah. Ada kita nak cakap macam mana? Kalau anak dia yang kecil tadi boleh kita rotan, dan kalau mak dia nak rotan nak rotan kat punggung ketat dia tu. Allah peliklah. Itu kata. Lepas tu kita faham kan, kalau nak hantar anak dekat sekolah tahfiz, mak bapak kena tahfiz dulu. Bukanlah suruh sampai jadi hafiz Quran, tak. Kalau nak anak kita hafal Quran, mak bapak dulu hafal Quran, baru dia tahu macam mana. Ini mak bapak nyanyi karaoke, hantar anak ngaji tahfiz lah. Mana nak jadi budak tu tahfiz, budak tu jadi karaoke juga.
Kan? Sebab anak ni ikut mak ayah. Macam masa PKP. Kan? Budak-budak ni dekat sekolah, ya kita ada guru, ada warden, paksa dia suruh ngulang ayat Quran, hafal ayat Quran. Duduk kat rumah, siapa nak ngulang? Siapa nak suruh ngulang? Siapa nak suruh hafal? Tak ada. Mak ayah duduk tengok TV, Raja Lawak, nak tengok drama. Kan? Tengok tu. Bila tengok tu, anak terikut tak? Terikutlah. Lepas tu ayah kata, pergi hafal tu. Macam mana anak nak hafal? Suasana family dalam keluarga, dalam rumah pun tak ada suasana menghafal Quran. Macam mana tiba-tiba kita, ayah duk tengok TV, mak pergi tengok drama, tiba-tiba suruh anak hafal Quran. Mana nak jadi? Kalau suruh anak tengok drama baru jadi. Aduh. Ini yang berlaku. Nak melahirkan orang yang hebat, kita sendiri tidak ada usaha. Itu habis tak ada gunalah. Inilah yang berlaku pada kehidupan kita pada hari ini. Kan? Macam mana nak melorongkan pada jalan yang betul, sedangkan kita pemimpin dalam keluarga pun jalan kita tak apa nak betul. Yang ni dikatakan alam penuh dengan kesesatan. Kesesatan demi kesesatan. Tu belum lagi membelakangkan alim ulama dan sebagainya. Kita ni kalau jahat ataupun nakal, jangan sampai degil. Tu je. Jahat macam mana pun, nakal macam mana pun kita, jangan sampai kerah kepala, jangan sampai degil. Sebab Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah ni menerima taubat. Mana kalau salah banyak mana pun kita, kalau kita sungguh-sungguh bertaubat pada Allah, minta maaf pada Allah, Allah ampun. Allah ampun. Manusia kalau banyak kali kita buat jahat dengan dia, mungkin manusia tu jemu dah, malas aku. Aku bagi maaf pun hang buat lagi. Tu manusia. Allah bayangkan berpuluh-puluh kali kita buat salah, lepas tu taubat, buat salah, lepas tu taubat, buat salah, lepas tu taubat. Adakah Allah jemu? Adakah bila kita nak taubat, pom, Allah sambar dengan peti? Tak payah taubat lah, Allah kata. Esok buat pula. Allah terima, Allah terima, Allah terima. Yang jadi masalah bila manusia sudah sampai ke tahap degil dan kerah kepala. Ulama tegur habis dah, ustaz tegur habis dah. Tak boleh buat macam ni, taubatlah, insyaAllah. Sukati saya, badan saya, dia kata. Saya nak jadi lelaki ke, nak jadi perempuan ke, itu hak I, okey? Pandai berlakon kat aku. Kenapa? Nah, dia rasa ni sebab apa? Hari ni barat dunia ni telah mendoktrin ataupun brainwash otak kita, khususnya orang Islam, masukkan dalam kepala supaya kita ni ada hak asasi, ada hak kebebasan bersuara. Yang ni diajar di sekolah-sekolah. Saya dulu dalam college pun memang diajar benda ni. Sehingga kan ada satu subjek, saya tak ingat nama, communication skill ke apa dia. Dia kata kita boleh lawan lecturer kita balik kalau ada tak kena. Mana boleh tegur, boleh kata tak betul. Dia ajar benda tu sebab dia kata kita ada hak untuk bersuara. Kalau kita rasa tak setuju, kita ada hak untuk kata tak setuju. Sedangkan pengajian Islam tak ajar begitu. Sekalipun kalau dalam pengajian kita di pondok, dalam pengajian Islam dan sebagainya, guru kita ada silap, bukan boleh main tegur direct gitu. Kan? Tak boleh depan-depan orang tegur sebab akan menjatuhkan muru'ah guru. Ada adab dia. Barat tak ada adab. Barat ni ajar ikut suka. Islam dia ada adab, tu panggil tasawuf, dia ada adab. Akhlak dia macam mana macam ni nak buat, ni macam mana nak buat. Kan? Tapi inilah yang barat masukkan. Akhirnya hari ni orang duk selambalah memberontak. Penguat kuasa polis buat kerja pun dia pergi tengking, batu buat rakam. Saya rakam. Nampak? Hari ni tak ada adab langsung. Kan? Sebab apa? Sebab dah termakan dengan doktrin daripada barat. Kita ada hak asasi lah, hak bersuara lah, sukatilah, apalah nak buat lah. Ni tu kita risau bila ulama semakin tak ada, siapa lagi nak tegur kita lepas ni? Tegur kita satu hal, tegur pemimpin. Kan? Ada pula jenis ulama atau jenis ustaz yang play safe, yang jaga periuk nasi. Kan? Tak nak tegur pemimpin, kan nanti habislah bahagian dia. Kan? Nanti habis gaji semua kena tahan, apa semua subsidi lah, apa bagai. Kan? Taliah kena tarik lah, itu inilah. Kan? Tu. Jadi kita tak bebas, tidak merdeka, terikat.
Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Mutu hidup, pegangan hidup hilang. Tak ada jati diri. Melayu semakin hilang kemelayuannya. Apalagi yang tinggal pada Melayu, tinggal baju Melayu dengan kereta api tanah Melayu. Lain tak ada dah lah. Tulisan Jawi Melayu habis dipinggirkan. Tanyalah anak-anak muda kita, tanya cucu kita, anak-anak kita, ambil tulisan Jawi lama, so dia baca. Bukan kita belekeh orang tak, tapi itulah realiti kehidupan di zaman kita. Tak boleh tulis. Nak suruh tulis nama sendiri dalam Jawi pun tak boleh. Habis dah. Pegangan hidup semakin jauh. Akhirnya bangsa kita hilang mutu dia. Tapi kalau bangsa saja boleh tahan lagi. Tapi kalau sampai agama pun hilang mutu dia, habislah, rosaklah. Tak ada apa dah lah. Kan? Islam tu hanya tinggal pada nama je lah. Islam tu jadi macam apa orang cakap apa, hobi. Agama ni dah jadi macam pilihan. Kamu nak ikut Islam ke tak nak ikut Islam? Terpulang. Tu. Dah jadi pilihan. Sama macam subjek juga di sekolah. Betul tak? SPM. Pendidikan agama Islam jadi syarat wajib tak? Jadi syarat wajib tak? Pendidikan agama Islam syarat wajib SPM. Oh, sekarang dah diluluskan. Dulu tak. Dulu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dengan sejarah kalau tak silap. Tapi kalau dah letak sekarang ni, zaman sekarang ni, baguslah. Dulu pinggir pendidikan agama Islam. Maknanya kalau tak lulus pendidikan agama Islam pun tak apa. Janji lulus bahasa Melayu, lulus bahasa Inggeris. Maknanya pendidikan Islam ni bawah tapak kaki je. Ada, tak ada sudah. Tapi kalau dah diangkat, alhamdulillah. Tapi nak kena perluaskan juga pendidikan agama Islam. Saya belajar di kolej dulu bahagian engineering, matematik saja 3 tahun. Jadi matematik 1, matematik 2, matematik 3. Dalam kolej dulu pendidikan agama Islam tak ada langsung. Sebab bila kita tanya kenapa tak ada pendidikan agama Islam, sebab awak belajar engineering, awak bukan belajar UIA, bukan belajar syariah. Oh, macam tu pula. Apa? Akhir-akhir engineer kafir. Orangnya Islam, tapi cara kerjanya cara kerja kafir. Sebab dia tak faham Islam. Engineer tak faham Islam, doktor tak faham Islam. Dia tak faham hukum hakam, ini boleh, ini tak boleh. Sebab tu kadang-kadang minta maaf cakap, kita tanya doktor, vaksin ni halal ke haram doktor? Halal haram saya tak tahu, tapi ini memang kena buatlah ni perubatan ni. Dia kena tahulah halal haram sebab dia orang Islam. Boleh tak boleh? Apa yang boleh, apa tak? Islam ni dia ada syariat, ada batasan. Yang ni dibenarkan, yang ni tidak dibenarkan. Bukan pakai pukul saja. Kalau macam tu kita ikut barat lah. Barat tak apa, dia kafir, ikut suka hati dia je. Bubuhlah apa pun. Dalam ubat bubuh arak pun tak apa, bagi dia kafir. Kalau kita kena tengok dulu apa boleh, apa tak boleh. Tu akhirnya efek dia. Bila kita tak pedulikan tentang Islam ni, akhirnya apa yang kita makan dari segi ubat dan sebagainya, ada bercampur benda yang syubhah, ada bercampur benda yang haram, melemahkan akan amal ibadat kita. Sebab itulah tak payah tanya kenapa hari ni kita slow beribadat, kerana faktor yang ke sekeliling kita, sama ada makanannya ataupun faktor luaran persekitaran kita. Macam-macam bercampur dengan perkara-perkara yang jauh daripada syariat agama Allah. Yang saya pelikkan sebagai contohlah. Bukan kita nak hentam siapa-siapa tak, tapi kita sama-sama renung, kita buka minda fikiran kita. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Bila berlaku COVID-19 ni, wabak penyakit ni, kenapa apa yang disunahkan oleh Rasulullah kita tak kedepankan, sedangkan kita kan orang Islam, umat Islam? Kenapa yang didahulukan vaksin, ubat itu, ubat ini? Mana hadisnya? Ada hadis tak? Tak ada. Betul lah tak ada hadis, tapi Islam tak larang. Tapi why? Kenapa tak mendahulukan hadis Nabi? Nabi kata habatus sauda ada. Nabi kata madu ada. Ini semua penawar-penawar Nabi kata. Kenapa yang tu tak didahulukan? Kenapa tak dijadikan itu sebagai ubat dan penawar dalam sistem kesihatan kita pada hari ini? Sebab kesihatan kita tidak berkiblatkan Islam, tidak bertundukkan kepada Islam, tapi ikut kepada barat. Apa saja barat kata, barat tu kafir. Doktor-doktor kafir, dia kata ini, ikut aja membabi buta ke situ. Kan? Jadi di manakah pegangan hidup kita sebagai seorang Islam? Doktor Islam, engineer Islam, peguam Islam, di manakah kedudukan tu? Adakah bila bertitlekan akademik tidak perlu pedulikan agama dah?
Yang pendidikan agama ni golongan-golongan asatizah je. Oh, itu orang bidang syariah. Dia kenalah hafal Quran, hafal hadis di bahagian agama dah tu. Nah, itu geng-geng UIA. Kami bukan UIA, kami UKM. Situlah jadi masalah. Bila memisahkan dunia dengan akhirat, bila memisahkan akademik dengan hal-hal agama. Akhirnya memang dia hebat bahagian akademik, tapi agamanya hancur. Sebab tu tak pelik bila mati seorang bapa, anaknya semua kerjaya hebat-hebat, peguam, doktor sebagainya, tapi anak tak reti nak menguruskan jenazah ayahnya. Padahal hebat-hebat, profesor, doktor, hebat. Tengok kereta masuk, seorang-seorang masuk. Kata tu imam, tu anak yang sulung tu bawa balik daripada Jerman. Nampak? Keluar kawat Nazi. Orang Jerman. Nah, waktu kereta kedua pula masuk, X6 BMW, besar ponggong dia. Kan? Tu kata ini anak kedua. Nak kerja kat Australia, doktor pakar sana. Hebat. Kan? Lepas tu kita kata, ada tak anak-anaknya yang nak mandikan? Sorry, I am busy. I want to talk to my client. Nak cakap telefon lah dia. Nampak? Tonyoh dia dengan kapur barus atas muka. Nampak? Ayah mati kan, mu saya buat apa telefon? Gilah. Tak kerti tak apa, ada orang masjid duduk dalam tu, tolong tunjuk ajar, belajar macam mana nak mandi jenazah. Tu bukan orang lain, ayah kita, mak kita. Masa kita kecil dia yang mandikan kita, cebokkan tahi kita. Nah, ni habis. Tapi punca anak jadi macam tu pun ayah juga, mak juga. Bila daripada awal tak dididik dengan didikan agama. Kita hanya fokus pada didikan dunia semata. Nak anak dia berjaya dalam bidang keduniaan. Tak salah, tapi jangan sampai gagal akhirat. Sebab akhirat itulah yang kita nak bawa. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan ingatlah, dunia ini menjadi tipu daya kepada golongan orang-orang yang terpedaya. Kesenangan dunia menjadi tipu daya kepada mereka yang terpedaya. Dengan ingat, dengan kesenangan dunia ni mereka akan senang sampai bila-bila dah. Kata saya terdengar satu kuliah kawan duk share, Ustaz Wadi Anwar kata, dia ada terbaca kat mana lah, buku dia lah, kitab yang dia mengajar. Dia kata, Nabi kata dalam syurga ramai orang yang miskin. Dalam syurga ramainya dari kalangan orang yang miskin. Persoalan yang Ustaz Wadi timbulkan, di mana orang kaya? Sebab dunia ni ada orang kaya, ada orang miskin. Nabi kata dalam syurga ramai orang miskin. Timbul persoalan, di mana orang kaya? Kata Ustaz Wadi, orang kaya ada masuk syurga, tapi sedikit sangat bilangannya. Selebihnya duduk dalam neraka. Kenapa? Bukan pasal kaya dia tu, tapi dia menyalahgunakan kekayaan yang dia milik. Kaya tak salah. Kita kereta tak salah. Tak ada kereta masuk neraka. Tak ada beratur, BMW, Merc, Ferrari. Lepas tu malaikat tanya, gimana kereta mahal-mahal ni? Nak kena bakar dalam api neraka. Dah. Kereta tak masuk neraka. Tuan kereta masuk neraka. Bila tak menggunakan hasil dunianya untuk akhirat. Tu yang berlaku. Jadi kita bukan salah jadi kaya, tapi hati-hati. Jangan syok dan jangan merasa senang dengan pinjaman kesenangan yang Allah uji pada kita. Gunakanlah atas jalan kebaikan. Contoh, kita dah buat pergi haji umrah, tapi ada adik-beradik kita, saudara mara kita yang hidup memang susah. Orang susah. Kumpul duit habis dah nak pergi umrah, terguna pula PKP ni kan? Gaji tak ada. Sian dia. Tapi hati teringin sangat. Kita ada duit lebih banyak. Kita dah biasa pergi umrah, pergi haji. Apa salahnya kita korbankan duit kita 4-5 ribu? Ambil lah, bukan orang lain, kadang-kadang adik-beradik sendiri, saudara sepupu sepapak sendiri. Ambil lah ni, tak apa, aku belanja. Buat jariah aku. Aku biasa pergi dah. Hang tak pernah pergi. Pergilah. Tak apa, aku bayar semua. Besarnya pahala. Dia buat tawaf, dia buat apa kat sana sa'i. Berapa banyak kita dapat sini. Walaupun kita tak pergi. Kan? Tapi kita tak nak buat macam tu, sebab tak gah lah. Nanti nak sembang orang tak sedap lah. Orang tanya berapa kali pergi umrah? Sekali orang hidup. Tak sedap cerita lah nak. Kita nak pergi kurang-kurang 10 kali baru sedap sembang.
Nampak? Betul dah. Tapi apa yang kita nak sebenarnya daripada hasil ibadat? Tujuan hasil ibadat tu supaya nak nampak kan hubungan kita dengan Allah makin dekat dan hubungan kita dengan dunia makin jauh. Tiba-tiba buat ibadat makin dekat dengan dunia, dengan Allah makin jauh. Tak kena cara kan? Ada. Jadi hilang nilai, hilang pegangan hidup. Sebenarnya alim ulama lah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Dunia ni ibarat gelap gelita, dan ulama itu adalah ibarat mentol lampu cahaya yang akan menerangkan gelap gelitanya perjalanan hidup kita ni. Nah, hidup kita terkapai-kapai, tak tahu nak kanan nak kiri, nak buat macam mana ni, hukum macam mana macam ni, solat jarak ni. Macam mana boleh tak boleh? Ulama lah. Dia akan tolong suluh, dia akan cari ayat Quran, dia akan cari hadis Nabi untuk menetapkan satu-satu hukum. Dan tapi kalau alim ulama sok dah tak ada, ni boleh tahan kira lagi. Kita ada tok mufti, ada ulama yang akan buat garis panduan. Okey, boleh kita nak buat berjemaah semayang, tapi kita buat kaedah gini berdasarkan hadis gini kerana masalah wabak. Soklah kalau anda kata ulama semua tak ada, siapa nak keluar fatwa benda ni kalau wabak macam ni datang lagi? Kita ikut tunjuk siapa kalau bukan ikut tunjuk barat? WHO lah, apalah, PBB lah, apalah, kaitan dengan itulah dunia barat, kafir semua. Akhirnya kafir kata tak payah semayang sebab wabak ni bahaya ni, jadi tak payah semayang terus. Habis kita pun sebab tak ada ulama nak betulkan. Sekarang masih lagi ada ulama. Ulama boleh betulkan, tak boleh sampai tak payah semayang terus. Boleh tak semayang tapi kita buat kaedah gini. Kan? Tu pentingnya ada ulama. Bila kita faham pentingnya ada ulama, barulah kita cuba berusaha untuk menghasilkan ulama. Macam mana menghasilkan ulama? Hantarlah anak pergi ngaji sekolah agama, supaya ada bahagian. Tak apa cita-cita anak tu nak jadi engineer ke doktor, tapi peringkat awal tu biar ada didikan agama dulu. So bila dia dah faham agama, kemudian dia sambung belajar dalam bidang sains ke apa sebagainya, so dia keluar jadi peguam ke, jadi engineer ke, jadi doktor ke, doktor yang faham Islam. Okey. Macam Dr. Muhayyan, doktor hebat. Dia orang cerita kata kalau dia nak operate nak ubat mata orang apa semua, dia pasang dulu ayat Quran. Jadi tenang. Pesakit pun jadi tenang dengan ayat Quran. Kan? Sebab dia merawat tu bukan dengan merawat zahir, merawat dengan batinnya sekali, dengan alunan ayat Quran. Sebab apa? Jenis orang faham Islam. Tak faham Islam, lagu K-pop lah dia pasang. Kan? Ada habis jadi. Elok nak cocok ke mata, cocok ke hidung jadi. Maka apabila telah pupus alim ulama, hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Ulama ni ibarat emas. Kan? Ibarat emas. Bila hilang dah emas ni, tak ada nilai apa dah lah. Kan? Hilang alim ulama, semakin hilang ulama, semakin hilang cahaya di dunia. Jadi kita macam anda sebut tadi, dunia kita ni gelap. Kemudian kalau ramai ulama, maknanya macam banyak lampu. Macam kat stadium, terang menyala spotlight. Tiba-tiba satu bal tu dah terbakar, malap satu. Okey, kurang sikit, tapi terang lagi. Tiba-tiba satu bab lagi pula meletup, mati. Lah kali sampai semua sekali pecah lampu-lampu. Lah kali jadi macam ni stadium, gelap gelita. Dah nak main bola je lah. Macam itulah keadaan dunia akhir zaman. Sekarang ni kita masih lagi bersisa baki, ada beberapa lagi ulama. Maka maknanya dunia kita masih lagi ada cahaya, tapi malap-malap gitulah. Sebab apa jadi malap? Tengoklah, aktiviti agama pun kurang berbanding dengan aktiviti dunia. Tak payah pergi jauh lah. Kita balik rumah, buka channel TV kita. Saya nak tanya dengan jujur, dalam rancangan TV kita, banyak rancangan agama atau banyak rancangan dunia? Tu maknanya malap. Itulah malap, sebab cahaya dah makin kurang. Okey, ada lagi rancangan agama. Ada kat forum perdana, ada kat 30 minit Ustaz Don, ada kat Quran Hour. Boleh tahan lagi, ada bahagian. So makin lama benda ni semua hilang satu. Sampai kan akhirnya langsung tidak ada lagi dah. Kan? Bila tak ada lagi dah, habis dah lah. Tak ada apa dah lah. Ibarat stadium yang besar tadi, lampu spotlight dia semua malap, semua dah mati, pecah, apa pun tak ada, gelap gelita. Bila dah jadi gelap gitu, orang tak kira halal haram dah. Janji ikut suka dia lah. Apa yang dia rasa puas hati, dia boleh buat ni, buat.
Orang kata haram ni, tak boleh ni, kata saya. Itu hak saya. Yang nak masuk kubur nanti kena tanya pun saya. Yang kena azab nanti pun saya. Awak sibuk apa? Ada dah jenis orang cakap macam ni, betul tak? Ni. Di akhir-akhir ini kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Apa yang kita baca dalam hadis ni benarlah kalau kita lihat pada akhir-akhir zaman kita ni. Apa yang gejala yang diceritakan oleh Rasulullah benar-benar berlaku di zaman kita. Kalau dulu kita baca kitab ni mungkin 1000 tahun atau 500 tahun yang dulu kalau baca kitab ni mungkin tak nampak lagi. Tapi koi zaman kita hari ni baca kitab ni makin lama makin jelas. Bukan setakat jelas dah, memang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ni. Di mana bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Ulama tu dalam sikit, kemudian nak menghasilkan ulama pun tidak diberi perhatian penuh. Tapi alhamdulillah hari ini kita dapat menteri agama dan kita dapat mufti wilayah yang bekas daripada orang mengaji pondok. Maka mereka sekarang sedang cuba menaikkan mutu pondok. Cara pondok sehingga mereka kata sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah jenis akademik ni patut merujuk cara-cara pengajian di pondok. Kenapa dia cakap gitu? Bukan kita nak act sebagai orang ngaji pondok tak, tapi pengajian di pondok ada adab-adabnya. Kalau kami kuliah subuh pagi, selalunya kuliah subuh pagi macam ni, tok guru baca kitab di pondok. Habis dah pengajian tu, pelajar takkan bangun selagi mana guru tak bangun. Hormat, adab tinggi. Kalau tok guru duduk sejak main telefon ke apa, masa tu nak balas mesej orang, semua belajar duduk lagi. Bila tok guru angkat je panggung baru bangun. Kemudian pula pakat sorang-sorang salam tok guru. Salam pula, lepas dah salam cium tangan. Lepas dah cium tangan, tidak akan memonggongkan tok guru. Maksudnya tidak membelakangkan tok guru. Akan mundur 2-3 setapak ke belakang baru pusing. Sebab menghormati dia guru. Sehingga ada satu orang ustaz tu, dia kuatnya beramal ni, dia kata dia tak pernah membelakangkan tok guru dia seumur hidup dia. Sehingga kan kalau dia terpaksa berjalan nak daripada masjid sampai ke kereta, dia ngundur semua sampai masuk kereta. Ada seorang tu lah dia buat, tapi tak payahlah buat sampai macam tu, takut tak nampak longkang. Ada buat gelegung masuk dalam tu. Tapi ada orang jenis terlampau beradab sangat, meletakkan tinggi adab ilmu kan, kepada guru-guru mereka. Barulah bila adabnya ada, barulah ilmu tu mudah masuk. Sebab tu tak pelik kita buat macam-macam jenis sekolah ada. Sekolah vocational, sekolah kemahiran ni, sekolah ni kan, tapi kadang-kadang hasil keluar tak menjadi. Sebab apa tak menjadi? Akhlak tak ada, adabnya tak ada. Kadang-kadang dengan cikgu pun dia boleh sound. Tak payah kata anak murid, mak bapak pun sound cikgu pun ada. Macam mana nak ada adab ni tu? Yang kes hari tu cikgu sampai kena merangkap dengan pelajar sekali, kena denda. Sebab dia denda anak dia, mak dia datang, cikgu pula pusing meja langkap. Cikgu pun ikut. Satu hal juga, cikgu ni ikut buat apa? Habis jatuh maruah guru tu kan. Kalau dah jadi macam tu, agak-agak kalau anak dia masih lagi sekolah tu, berkat tak mengaji kat sini? Dah buat cikgu dia macam tu, tak jadi. Ingat dua kuasa besar dalam dunia ni yang doanya makbul dan dia boleh reda siapa dia nak reda. Mak bapak dengan guru. Mak bapak dia boleh kata aku tak reda hang sebagai anak aku, boleh jadi anak derhaka budak tu. Cikgu pun, guru pun dia boleh. Dia kata saya tak reda ilmu saya bagi kat kamu sebab kamu ni degil, kamu ni kau hajar dengan saya kan. Memang Allah akan tahan keberkatan ilmu. Sampai kadang-kadang kalau cikgu menyumpah kamu ni bebal, bodoh, budak tu akan jadi bodoh kan. Sebab anda pernah jumpa dah ada satu orang pelajar, dia derhaka dengan guru, guru marah, memang hidup dia tak menjadi. Buat apa pun tak jadi, kerja sana tak jadi, kerja situ tak jadi, hidup dia terumbang-ambing. Lah kali datang jumpa ustaz, macam mana lah ustaz hidup saya ni, kamu ada buat salah tak dengan guru kamu? Lepas tu dia ingat-ingat balik zaman dia ngaji tahfiz dulu, memang ada. Dia tengking guru dia. Sebab guru dia rotan, dia tak dapat hafalan, dia tengking. Saya silap masa tu. Pergi cari balik ustaz kamu tu, minta maaf sungguh-sungguh kat dia kan. Sebab keberkatan hidup kamu juga tergantung pada doa guru kamu kan. Jangan buat main hari ni, buat lebih kurang dengan guru-guru kan.
Sebab tu jangan kita mengecil hatikan guru kita. Jaga adab dengan dia. Di mana pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Dia kata. Saya kata, dia kata. Bila ada di antara kita cerdik pandai, hantar sekolah agama tak? Hantar pondok tak? Dah hantar dah. Apa nak duduk pondok? Nak jadi peguam macam mana duduk pondok? Nak gaji 4-5 ribu macam mana kalau duduk ngaji pondok? Kita mentaliti kita fikir gitulah. Bila yang kita nak hantar ke pondok? Yang jenis angkat tayar depan motor. Budak ni teruk dah nakal. Habis tak payah kata rotan. Pukul dengan apa nama batang tebu dah. Tak jadi apa kak? Oi, degil lah. Kalau hang degil macam ni, ayah hantar hang kat ngaji pondok Ustaz Syakir tu. Mau hantar pondok ah. Hantar pondok pula, kita tengok masuk pondok dengan seluar jeansnya, koyak ke bahagian lutut kita. Lain macam dak ni. Dah macam mana? Masuk pondok dia buat hal pula subuh tak nak bangkit, kita ketuk pintu sampai nak runtuh. Bangun ni. Dia buat hal dia. Mana? Sebab yang kita hantar yang dah tak boleh nak pakai dah. Kita ingat apa? Pondok ni macam apa? Pusat serenti, macam pusat pemulihan. Sedangkan pondok untuk menghasilkan ulama. Macam mana nak hasil ulama kalau macam tu? Kan? Patut yang cerdik pandai lah kita hantar. Mereka banyak mengutamakan pengajian-pengajian di bidang urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Nampak Syekh kata? Kebanyakan kita mengutamakan pengajian-pengajian yang ada kaitan dengan dunia supaya dapat meraih untung harta benda dunia. Pagi ni yang sama-sama kita muhasabah. Kita nak syurga dunia ke syurga akhirat? Cik jawab sekali. Kita nak syurga akhirat. Tapi yang kita pulun dengan harta dunia ni kenapa? Kenapa matlamat kita nak mewah, hidup bersenang-senang di dunia, kan? Sedangkan janji Allah di akhirat nanti, apa kamu nak aku bagi? Kamu nak makan apa aku bagi? Cuma dunia biar susah sikit. Susah macam mana ni? Hidupkan agama aku. Tapi kita agama tak tepi sebab benda ni tak meraihkan keuntungan dunia. Sebab kita nak rumah besar, nak kereta besar, nak gaji banyak. Jadi akhirnya kita fokus pada dunia dan akhirat kita jadi apa? Tapi zikir ke mulut tu, wirid dekat mulut tu kata nak syurga. Tapi cara jalan hidup tak menuju kepada jalan syurga yang sebenar. Tengok para sahabat macam mana. Adakah para sahabat macam kita hari ni? Kan? Tu. Inilah realiti masyarakat kita di hari ini, kata Syekh. Oleh itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Maka kita renung pada pagi ini apa yang dipesankan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun memang kita baca hadis ni kata ulama makin kurang, tapi apakah peranan kita? Apakah peranan kita? Jadi untuk menyelamatkan, kitalah kena usaha untuk menghasilkan ulama daripada zuriat keturunan kita. Kalau dah ada 5 orang anak, 4 orang dah sibuk bahagian dunia akademik, biarlah ada seorang hantar bahagian sekolah agama, ngaji tahfiz ke, ngaji pondok ke. Ada gak ustaz dalam keluarga supaya boleh tolong tegur nasihat apa salah silap dalam family nanti, dalam keluarga nanti. Boleh tolong tengok-tengokkan hukum hakam dalam keluarga. Ini sampai tak erti apa. Sampai ada orang faham tudung ni pakai untuk keluar rumah je. Ada. Saya pergi mengajar di di sebelah Bagan Serai sana. Ada seorang ustaz tu cerita, dia kata dia nak hantar ni lah daging korban ke apa dah. Nak sampai kat rumah orang tu, perempuan tu tak pakai tudung. Ustaz tu kali pandangan, astagfirullah. Kenapa ustaz? Apa salah saya? Bukan saya seksi pun. Tak, memang tak seksi, tapi awak tak pakai tudung. Salah ke ustaz? Kan saya dalam rumah, dia kata. Dia faham dalam rumah tak pakai tudung. Tak apa. Yang kena pakai tudung ni kalau keluar rumah. Sampai macam tu jahilnya masyarakat kita pada hari ni. Sampai tak tahu hukum hakam. Sebab apa? Sebab ilmu agama letak tepi. Padahal benda tu ilmu asas je. Takkan tak tahu, kan? Tu. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung nanti hadis yang kelima, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Pula dah ikut Yahudi pula. Nanti kita tengok hadis dia. Jadi cukup sekadar tuduh pagi ni. Moga-moga apa yang kita bahaskan dan kita bincangkan bersama pada pagi ni menjernihkan hati kita kepada akhirat lagi.
dan biar kita nampak hala tuju kita, matlamat hidup kita. Tak apalah salah dan silap kita yang dulu-dulu, kita cuba perbetulkan kesempatan masa dan hidup yang Allah beri peluang pada kita hari ini, sehingga ke hari ini kita perbetulkan bagi elok, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dihinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.